Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Sharifah Nur Hanum selaku pensyarah bagi subjek aplikasi psikologi dalam pendidikan. Saya Hashimi Rafsanjani bin Patahir, nombor metrik 2201294 akan berkongsi 4 tajuk yang akan kami pelajari, iaitu topik yang pertama adalah topik motivasi, topik yang kedua kreativiti, topik yang ketiga pengurusan bilik darjah, dan topik yang keempat adalah interaksi dalam bilik darjah. Kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu topik motivasi. Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi? Motivasi adalah penggerak kepada kemahuan untuk mencapai sesuatu ataupun untuk berjaya. Dan di sini terdapat dua jenis motivasi, iaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbit dari dalam, daripada dalam diri murid. Sebagai contoh, murid melakukan tugasan, menyiapkan tugasan dengan motivasi dirinya sendiri, dengan kehendak dirinya sendiri, dengan tanpa mengharapkan balasan daripada guru, dengan tanpa mengharapkan hadiah daripada guru. Dan kebiasaannya motivasi intrinsik ini akan lebih berkekalan kerana ianya terbit daripada dalam diri murid. Tetapi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini lahir daripada luar, lahir daripada faktor luar. Sebagai contoh, sekiranya murid melakukan kebaikan dan guru memberikan hadiah, memberikan peneguhan terhadap kelakuan murid tersebut, maka murid akan lebih bersemangat untuk melakukan lagi perkara tersebut. Akan tetapi sekiranya selepas itu guru tidak lagi memberikan hadiah, tidak lagi memberikan peneguhan kepada murid, maka motivasi murid akan menurun dan akhirnya murid akan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Di sini terdapat beberapa perkara yang pendekatan yang boleh guru terapkan untuk memotivasikan murid. Antaranya adalah dengan memberikan penerangan yang jelas. Kerana kebanyakan murid-murid kadang-kadang tidak melakukan tugasan kerana mereka tidak faham apa yang diterangkan oleh guru. Maka guru perlu lebih meluangkan masa untuk menerangkan kepada murid apa yang dikehendaki oleh guru tersebut, dan dengan ini ianya akan meningkatkan lagi motivasi murid untuk menyiapkan tugasan. Dan yang seterusnya adalah dengan guru perlu mengambil berat akan keadaan murid. Guru perlu bertanya apakah masalah yang dihadapi murid, sentiasa bertanya, sentiasa mengambil berat keadaan mereka, dan dengan ini akan terhasillah hubungan yang baik di antara guru dan murid, dan seterusnya murid akan lebih berminat dan lebih bermotivasi untuk belajar. Jadi di sini guru perlu memainkan peranan, guru perlu pandai untuk menaikkan motivasi murid supaya murid lebih bersemangat untuk belajar. Baiklah, sekarang kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu kreativiti. Apakah yang dimaksudkan dengan kreativiti? Menurut Kamus Dewan, kreativiti bermaksud keupayaan ataupun kemampuan untuk mencipta sesuatu yang baru. Sama ada kita ingin mencipta idea yang baru ataupun kita ingin mencipta produk yang baru. Dan sebenarnya sebelum kita dapat mencipta sesuatu yang baru ini, kita perlulah mempunyai satu pengetahuan yang mendalam. Kerana apa? Kalau kita kaitkan dengan taksonomi Bloom, edisi Saya Makan 2001, ianya mempunyai 6 peringkat. Yang mana peringkat pertama adalah mengingati, peringkat kedua adalah memahami, peringkat ketiga mengaplikasi, peringkat keempat menganalisis, peringkat kelima menilai, dan peringkat keenam adalah mereka cipta. Maka sebelum kita dapat sampai kepada peringkat mereka cipta, kita perlulah menguasai kelima-lima peringkat di bawah ini, iaitu mengingati sehinggalah kepada menilai. Barulah kita dapat sampai kepada tahap mereka cipta. Dalam erti kata, kita perlulah mempunyai satu pengetahuan yang mendalam kepada satu perkara itu, barulah kita dapat mencipta sesuatu yang baru. Dan sebenarnya guru-guru boleh menerapkan, memupuk sifat kreativiti ini ke dalam diri murid melalui aktiviti mereka yang dijalankan. Antaranya guru-guru boleh melakukan aktiviti secara berkumpulan. Kerana kalau kita melakukan aktiviti secara berkumpulan, maka di situ akan tercambahlah banyak idea-idea, dan seterusnya ia dapat membantu murid-murid untuk berfikir dengan lebih kreatif. Dan yang kedua, guru juga boleh memberikan kebebasan kepada murid-murid untuk melakukan tugasan. Mungkin kita boleh ada perkara yang kita tetapkan peraturan,
tetapkan berapa muka surat yang kita nak, kita boleh tetapkan apakah font yang kita gunakan, apakah saiznya. Tetapi selebih daripada itu, selain daripada itu, bahan-bahan yang murid-murid ingin gunakan, kaedah apa yang murid-murid ingin gunakan, maka kita berikan kebebasan kepada mereka. Supaya apa? Supaya dapat memupuk sifat kreativiti dalam diri murid-murid. Dan yang ketiga, sebenarnya kita sebagai guru perlulah memberikan, menghormati idea yang diberikan oleh murid-murid. Walaupun kadang-kadang idea yang diberikan murid-murid itu kurang bertepatan, kurang bersesuaian, tetapi kita boleh kembangkan idea tersebut. Kita janganlah menolak mentah-mentah idea mereka. Kita boleh kembangkan idea mereka, kita boleh tambah idea mereka itu, dan seterusnya ini yang boleh menjadi satu idea yang baik. Kerana kalau kita terus menolak idea murid-murid itu, dan seterusnya mereka akan tidak berani lagi untuk memberikan pandangan, dan akhirnya ia akan membunuh sifat kreativiti dalam diri murid-murid. Jadi di sini sebenarnya murid yang kreatif lahir daripada guru yang kreatif. Maka gurulah yang pertamanya perlu menerapkan kreativiti dalam PDP mereka, dalam penyampaian mereka, barulah murid dapat mempunyai sifat kreativiti dalam diri dalam diri murid-murid. Okey, baiklah, kita pergi kepada topik yang seterusnya, iaitu pengurusan bilik darjah. Topik pengurusan bilik darjah ini merupakan satu topik yang penting, kerana jika seorang guru gagal untuk menguruskan bilik darjah, sudah tentu objektif pengajaran tidak akan dapat dicapai. Jadi di sini sebenarnya peranan seorang guru adalah menyediakan bilik darjah yang kondusif, yang selesa kepada murid-murid. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberkesanan pengurusan bilik darjah. Di sini saya bawakan 3 faktor, iaitu faktor yang pertama, faktor fizikal bilik darjah itu sendiri, yang kedua faktor sosial, dan juga yang ketiga adalah peraturan bilik darjah. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu faktor fizikal. Seorang guru perlu menyediakan fizikal bilik darjah yang kondusif, yang selesa, yang nyaman kepada murid-murid. Daripada mula-mula guru masuk ke dalam kelas sehinggalah guru keluar ke dalam kelas, guru perlu memberikan bilik darjah, suasana bilik darjah yang selesa. Yang mana kalau guru masuk ke dalam kelas, guru melihat keadaan kelas yang gelap, dalam keadaan yang panas, maka guru bolehlah membuka kipas, membuka lampu bagi memastikan keadaan bilik darjah itu berada dalam keadaan selesa. Itu faktor fizikal. Guru perlu menyediakan fizikal bilik darjah yang selesa. Yang kedua adalah faktor sosial. Sebagaimana yang kita tahu, setiap pelajar itu bukanlah datang daripada struktur keluarga yang sama. Ada murid yang datang daripada keluarga yang kaya, ada murid yang datang daripada keluarga yang miskin, ada keluarga yang sederhana, ada murid yang mempunyai IQ yang tinggi, ada yang mempunyai IQ yang sederhana, yang rendah. Maka guru perlu meraihkan kepelbagaian ini dan menyesuaikan kaedah pembelajaran supaya suasana bilik darjah itu dapat berjalan dengan baik. Dan faktor yang ketiga adalah peraturan bilik darjah. Guru perlu menyediakan satu peraturan yang jelas supaya murid-murid ini boleh tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jika ada satu peraturan yang jelas, sudah tentulah guru dapat menjalankan aktiviti PDP dengan lebih berkesan, dengan lancar, dengan tanpa sebarang gangguan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada topik yang terakhir, iaitu interaksi dalam bilik darjah. Topik interaksi ini merupakan satu topik yang penting kerana sekiranya guru gagal berinteraksi dengan murid, sudah tentulah maklumat yang ingin disampaikan tidak akan dapat diterima oleh murid. Di sini terdapat beberapa pola interaksi di antara pola interaksi yang berlaku dalam bilik darjah. Yang pertama adalah interaksi sahala. Interaksi sahala ini berlaku di antara guru dengan murid. Ia berlaku kebiasaannya sekiranya guru menggunakan kaedah pembelajaran yang berpusatkan kepada guru. Guru menyampaikan maklumat dan murid hanya mendengar apa yang disampaikan. Dan yang kedua adalah interaksi dua hala. Interaksi dua hala ini berlaku di antara guru dengan murid dan murid dengan guru. Interaksi yang ketiga adalah interaksi pelbagai hala. Interaksi ini berlaku di antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid sesama murid. Dan sebenarnya interaksi ini berlaku sekiranya guru menggunakan kaedah pembelajaran yang berpusatkan kepada murid. Guru menggunakan kaedah kooperatif dalam menjalankan aktiviti. Guru akan berinteraksi dengan murid dan kemudian murid akan berinteraksi sesama mereka untuk menyelesaikan tugasan yang telah diberikan kepada mereka.
Jadi ini adalah 4 topik yang saya kongsikan pada hari ini, iaitu motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan juga interaksi. Dan keempat-empat perkara ini merupakan perkara yang saling berkait dan sangat penting bagi memastikan pengajaran guru dapat berjalan dengan baik, teratur dan juga berkesan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.